Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Baik, kita akan sambung bahagian pembesaran ni. Sebelum tu kita ulang sikit bahagian-bahagian yang kita bincangkan minggu lepas tu untuk kita ingat semula. Okey, kita masih dalam bab 5, kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Ya. Okey. Minggu lepas kita tengok keserupaan, kemudian kita tengok kaitan antara keserupaan dengan pembesaran, dan kemudian kita tentukan imej dan objek bagi satu pembesaran dengan cara kita tentukan faktor skala. Lepas tu kita cuba lukis. Ya. Okey, kita ulang sikit semula apa yang kita belajar minggu lepas tu sebelum cikgu masuk tajuk yang baru, sebelum cikgu masuk bahagian yang baru. Ya. Baik, cikgu tunjukkan gambar model rumah ni kan. Okay, rumah ni serupa dengan rumah yang sebenar. Jadi model rumah ni mempunyai bentuk yang sama dan rumah sebenar walaupun saiznya berbeza. Okay. Jadi apa sifat yang terdapat dalam keserupaan dua objek geometri itu pun kita dah bincangkan. Kita tengok gambar jembatan Angkat Tengganu kan. Setakat ni nampak lah kan. Okay. Baik, pembesaran ialah satu transformasi. Transformasi ataupun penjelmaan. Ya, penjelmaan. Dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Baik, titik tetap itu kita panggil pusat pembesaran. Okey, ini ialah pusat pembesaran. Dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Ini faktor skala. Okey, jadi pusat pembesaran ialah di mana satu titik tetap tu memegang daripada pusat pembesaran tu kita akan tahu dekat mana letaknya imej kita. Okey, katakanlah cikgu kata kalau ada lampu sulur kan, katalah ni lampu sulur. Okey, bila kamu suluhkan objek ni, kita akan dapat bayang kat belakang ni imej. Okay, dekat mana kita letak lampu suluh tu, itu ialah pusat pembesaran. Baik, secara umumnya faktor skala bagi satu pembesaran dapat ditentukan dengan rumus berikut, iaitu kita cari jarak titik sepadan imej dari P ni adalah pusat pembesaran dan jarak titik objek dari pusat pembesaran. Jarak titik sepadan imej dari pusat pembesaran bahagikan dengan jarak titik objek dari pusat pembesaran. Atau satu cara lagi ialah kamu tengok panjang sisi. Panjang sisi yang sepadan bagi imej dan kemudian bahagi dengan panjang sisi objek. Ini ialah rumus ataupun secara umumnya bagaimana kita nak cari faktor skala. Okay. Baik, kalau kamu buka muka surat 139 buku teks tu, nilai faktor skala. Okay, nilai faktor skala yang berbeza mempunyai kesan pembesaran yang berbeza. Okay, ada beberapa dekat sini. Yang pertama, K lebih besar dari 1. Kalau faktor skala lebih besar dari 1, saiz imejnya lebih besar daripada saiz objek. Dan di mana kedudukan imej tu terhadap pusat pembesaran? Imej berada di sebelah sama dengan objek. Ini pusat pembesaran, ini objek, ini imej. Imej akan duduk di sebelah yang sama dengan objek terhadap pusat pembesaran. Okay, itu kalau K lebih besar dari 1. Kalau K sama dengan 1, kalau faktor skala sama dengan 1. Okay, baik. Dekat mana duduknya? Berapa besar saiz imej? Sama saiz dengan objek. Dan berada di sebelah yang sama juga dengan objek. Jadi ini ialah pusat pembesaran. Oleh kerana K sama dengan 1, saiz objek sama dengan saiz imej dan kedudukan imej tu juga di sebelah yang sama dengan pusat pembesaran. Okey, kalau K terletak antara 0 dengan 1. Kalau K terletak antara 0 dengan 1, katalah 1/2, 1/5 contoh. Okey. Baik, saiz imej lebih kecil daripada saiz objek. Saiz imej lebih kecil daripada saiz objek dan berada di sebelah yang sama juga dengan objek. Jadi ini ialah pusat pembesaran. Okay. Oleh kerana K ni antara 0 dengan 1, objeknya lebih besar daripada imej. Tapi kedudukan ni masih lagi sama terhadap pusat pembesaran sama dengan objek. Masih lagi di arah yang sama dengan objek. Baik.
faktor skala antara negatif 1 dengan sifar. Katalah ni negatif 1/2, negatif 1/3. Okey. Kalau K ni, faktor skala ni antara negatif 1 dengan sifar, saiz imejnya mesti lebih kecil daripada saiz objek. Lebih kecil daripada saiz objek dan berada di sebelah yang bertentangan. Tadi tu sebelah yang sama. Sekarang ni sebelah yang bertentangan dengan objek. Ini ialah pusat pembesaran. Objek duduk sini. Kalau K ni ialah negatif, faktor skala negatif, kedudukan imej akan duduk bertentangan daripada pusat pembesaran. Objek duduk sebelah sini kan. Imej tu akan duduk sebelah bertentangan dengan pusat pembesaran dan imej tu pula tertungging, terbalik. Kalau objek ni ke atas, imej tu akan terbalik. Kalau K sama dengan negatif 1, cuba perhatikan. Kalau K sama dengan 1, saiz objek sama dengan saiz imej. Kalau K sama dengan negatif 1, kalau faktor skala sama dengan negatif 1, masih lagi saiz imej sama saiz dengan objek. Tetapi apa beza dia? Apa yang berada di sebelah bertentangan ni? Kedudukan imej berada di sebelah bertentangan dengan objek terhadap pusat pembesaran. Ini pusat pembesaran. Ini objek kita. Saiz sama. Saiz sama. Objek dengan imej saiz sama. Tetapi imej akan berada di sebelah bertentangan daripada pusat pembesaran. Satu lagi. Kalau K kurang dari negatif 1, kurang dari negatif 1, contohnya K sama dengan negatif 2, negatif 3 ke contohnya kan. Baik, saiz imej lebih besar daripada saiz objek. Saiz imej lebih besar dari saiz objek dan ini objek, ini imej. Nampak tak imej ini lebih besar daripada objek? Dan di mana kedudukan imej tu? Imej tu berada di sebelah bertentangan dengan objek terhadap pusat pembesaran. Ini pusat pembesaran. Jadi diduduk bertentangan daripada objek terhadap pusat pembesaran. Jadi kamu kena faham bagaimana nilai-nilai faktor skala ni akan mempengaruhi kesan pembesaran. Cuba tengok contoh 8. Rajah di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan. Soalan kata, perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk semua objek ini. Ada 3 objek. Dekat mana objek tu? ABC, yang ni objek, ABC, RSTU, ni pun objek, yang warna biru ni, LMN ni pun objek. Sekarang ni kamu diminta perihalkan ataupun huraikan. Jadi bila kita nak buat perihalan atau huraian, kita kena cari apakah faktor skala dan di mana pusat pembesaran. Kemudian bila kita tulis ayat perihalan. Cuba tengok contoh A dulu. Baik, objeknya A. Ini yang kecil ni dah cikgu ambil yang ni objek. Baik, ini image. ABC ni objek, A prime, B prime, C prime ialah image. Baik, kalau kamu tengok macam mana kita nak cari faktor skala, rumusnya tadi apa? Tengok balik rumus nak cari faktor skala ni. Kita boleh guna jarak, kita boleh guna panjang. Image bahagi objek. Image bahagi objek. Jadi yang ni kita ambil faktor skala ni jarak ataupun panjang sisi image bagi dengan panjang sisi objek. Cikgu pilih yang senang. Contohlah ini ialah image. Kira kotak 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ke 6 ni? 6 kan? Sini 6. 6. Kejap kelas. Contoh 8. Tadi kita tentukan ini objek, ini image. Baik. Kalau kita nak cari faktor skala, kita pilih satu sisi yang sepadan, panjang satu sisi. Kemudian kita pilih satu sisi, panjang satu sisi di image, bahagi dengan panjang yang sepadan. Panjang sisi sepadan bagi objek. Tadi ini image kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Bahagi dengan sisi yang sepadan di sini, ialah kat sini. Kira berapa panjang dia? 1, 2, 3, 4. Ini 4. Jadi faktor skalanya ialah 3 ni kita bagi dengan 2, 6 kita bagi dengan 2, 3, 4 ni bagi dengan 2, 2. Dapat 3/2. Jadi bila kita tengok faktor skala, K lebih besar daripada 1,
3/2 ni berapa? 1/2 kan? Betul tak? 3/2. 3/1 3, 3/1 2/1 2, boleh tolak ni baki. 1/2. 1/2. Ni lebih besar dari 1. Jadi image ni mesti lebih besar daripada objek. Jadi itu satu faktor skala. Ini satu point ataupun perkara yang kita sebut dalam perihalan, faktor skala. Kemudian berapa kali kita besarkan image tersebut. Baik, sekarang ni kamu kena cari di mana pula duduknya pusat pembesaran. Ini faktor skala. Okay, dah selesai dah. Sekarang nak cari kat mana pusat pembesaran. Baik, macam mana cara nak cari pusat pembesaran? Okay. Ambil pembaris, sambungkan sisi yang sepadan. Okay, ini cikgu sambung sisi sepadan. C ni dengan C. C dengan C prime. Okay, bucu ni, sambungkan bucu yang sepadan. Bucu ni, sambung dengan bucu, mari bagi nampak sikit. Warna hijau. Okay. Baik, bucu C sambung dengan bucu C prime. Okay. Ambil lagi pembaris. Ambil pembaris, lukis lagi. Ambil satu garis, lukis. Sambungkan A dengan A prime pula. Okay, kalau cikgu sambung ni A dengan A prime. Okay, cikgu sambung. Bucu A dengan bucu A prime. Ni cara nak buat apa ni? Cara nak cari pusat pembesaran. Ambil satu lagi garis, lukis. Satu lagi, sambungkan B dengan B prime. B ialah objek, titik di objek, B prime ialah titik di image. Sambung. Okay, macam tu. Contoh macam tu. Sambunglah. Sambung elok kemas. Okay. Gambar ni dibesarkan kan. Okay, maksudnya A bucu A sambung dengan bucu A prime. Bucu B sambung dengan bucu B prime. Ini tak kena ni. Kamu buat kemas. Akhirnya daripada 3 garis tu kamu akan jumpa satu titik persilangan. Titik persilangan ni, ini berapa ni? -1, ni negatif, ini -1, -2, ini -1. Mana titik persilangan ni kita baca X dulu. -2, -1. Titik persilangan inilah kita namakan dia pusat pembesaran. Jadi macam mana kita nak perihalkan pembesaran? Kita sebut A prime, B prime, C prime ialah image bagi A, B, C di bawah satu pembesaran. Okay, ini kamu kena sebut pembesaran. Sebab ini bukan pantulan, bukan putaran, bukan translasi. Di bawah satu pembesaran pada pusat -2, -1 dengan faktor skala 3/2. Itu cara kita nak memerihalkan satu pembesaran. Okay, tengok contoh yang kedua. Okay, objek RSTU pula. Ini ialah objek, yang ni ialah image. Nampaknya image lagi kecil daripada objek kan? Kita kira dulu faktor skala. Baik, macam mana nak kira faktor skala? Kita pilih panjang image, sisi sepadan bahagi dengan panjang objek. Okay, mesti sisi yang sepadan Jadi yang senang ni dekat sini nak kira berapa panjang, cikgu pilih yang ni. Sebab dia tegak, senang kira kotak. Jadi panjang image, ini image kan? Okay, ini image, panjang ni 1. Okay, 1. Bagi dengan berapa ni dia objek ni? 1, 2, 3. 3 kotak bagi dengan 3. Jadi faktor skalanya ialah 1/3. K ni terletak antara 0 dengan 1. Kalau kamu rujuk balik jadual tadi, K ni terletak antara 0 dengan 1 bermakna image-nya lebih kecil daripada objek. Faktor skala dah selesai, dah 1. Sekarang kamu kena cari pusat pembesaran. Pusat pembesaran, dekat mana kita nak tahu tentukan pusat pembesaran? Okay, ambil pembaris, lukis, sambungkan satu bucu dengan bucu objek dengan bucu image. Sambung. Contohnya macam tu. R dengan R prime. Baru dapat 1. Ambil lagi, lukis lagi. Sambung S dengan S prime contoh. S dengan S prime. Pergi dekat S, sambung dengan objek sambung dengan image. Macam tu je. Bucu tu kan dengan bucu je. Okay, kalau selisih sikit tu, macam tu. Lepas tu ambil lagi, lukis lagi. Sebenarnya kalau kamu dah guna 2 ni dah nampak dah dia bersilang kat sini.
Kalau guna dua ni pun kita dah nampak dah bersilang kat sini. Tapi kalau nak puas hati, lukis lagi satu garis T, sambung dengan T. Bawah ni. Sebenarnya kita dah nampak dah pusat pembesaran tu dekat mana. Okey, naikkan sambung macam tu. Kita nampak dia akan jatuh dekat satu titik yang sama. Kalau kamu nak sambung 4-4 pun boleh. Tapi kita dah nampak dah ni, nampak. Dia akan bersilang di satu titik yang sama. Dekat mana titik tu? Kalau kamu perhatikan betul-betul skala tu, skala tu ialah di P1310. Sebab cikgu ni, cikgu potong gambar ni. Okey, kamu tak nampak dekat mana 13. Tapi ni 10 lah ni. Ni 10 ni, Y10. Jadi pusat pembesaran ialah di P1310. Macam mana kita nak perihalkan pembesaran ni? Okey, R prime, S prime, T prime, U prime. Ini ialah image. Kita nak bezakan. Kalau R, S, T, U tu objek, R prime, S prime, T prime, U prime tu kita nak bezakan. Ini ialah image. Okey. Jadi R prime, S prime, T prime, U prime ialah image bagi R, S, T, U di bawah satu pembesaran. Ini kena sebut satu pembesaran pusat 1310. Tadi kita dah kira, dah tunjukkan pusat tu 1310 dengan faktor skala 1/3. Kamu dah kira. Itu cara kita memerihalkan pembesaran. Satu lagi contoh. Baik, objek LMN pula. LMN ni objek, yang ni image. Okey. Baik, cari dulu apa? Cari faktor skala. Baik, macam mana kita nak cari faktor skala? Jarak, satu lagi rumus ialah jarak L prime dari pusat pembesaran. Jadi dalam soalan macam ni, kalau cikgu nak guna tepi ni macam susah nak kira kan? Sebab semua pun sengit ni. Jadi cara yang kamu boleh buat ialah kita tentukan dulu pusat pembesaran. Okey, ambil baris, lukis dulu, cari dulu pusat pembesaran. Okey, cikgu ambil N sambung dengan N prime. Okey, N sambung dengan N prime. Okey, satu ni kita tak dapat lagi kan pusat pembesaran. Okey, lukis satu lagi garis, sambung. Sambung apa ni? M dengan M prime. Okey, dah nampak tak ada titik bersilang kat situ? Kalau dua ni dah nampak dah ni, dah nampak kat sini ni. Dia bersilang kat sini. Okey, tapi tak apa, kalau nak sambung satu lagi pun boleh. Kalau nak sambung satu lagi pun boleh, kalau tak nak pun kita dah nampak dah ni. Okey, katalah kita dah nampak dua titik tu bersilang. Kita dah nampak dua titik tu bersilang, cuba kira, ini pusat pembesaran P kan? Daripada sini. Baik, kira jarak satu titik image dari pusat pembesaran. Katalah nak ke L ni kan? Nak ke L ni. Okey. Ini ada berapa kotak daripada P? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Okey. Bergerak pula ke belakang ni, ke objek. Daripada P, 1, 2, 3 kotak. Itu ada 3 kotak ni. Kita boleh gunakan panjang sisi atau kita boleh gunakan jarak daripada pusat pembesaran untuk cari faktor skala. Ada dua rumus tadi. Okey. Tanda negatif ini menunjukkan image berada di sebelah yang bertentangan dengan objek tadi. Ini objek kan sebelah kanan. P ini ialah pusat pembesaran. Sekarang image kita duduk di belakang daripada pusat pembesaran, bertentangan. Objek sebelah kanan, image-nya sebelah kiri. Jadi tanda negatif ini menunjukkan image berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Jadi faktor skala kita negatif 2. Ini kamu bahagilah dengan CP2, CP3, 3.1, 3.2. Okay, image K lebih kecil daripada negatif 1, maka image lebih besar daripada objek. Okay, kamu dah selesaikan faktor skala. Okay, apa tadi pusat pembesaran ni? Pusat pembesaran kita berapa ni? Ini 2, sini berapa? Negatif 5 kan? 2, negatif 5. Baca koordinat. 2, negatif 5. Okay, jadi macam mana kita nak perihalkan pembesaran ni? L prime, M prime, N prime ialah image bagi LMN. Di bawah satu pembesaran pada pusat, 2, negatif 5 dan faktor skala negatif 2. Okay? Boleh? Itu dia. 3 contoh tadi. Macam mana nak buat perihalan. Kalau soalan tu kata perihalkan, macam tu cara dia. Cari faktor skala, cari pusat pembesaran
dan tuliskan ayat ini. Ayat ni kena tulis. Ini image, ini objek, LMN ialah objek. Di bawah satu pembesaran. Kalau kamu tak sebut pembesaran ni, cuba kita baca ayat dia. L prime, N prime, N prime ialah image bagi LMN pada pusat 2, negatif 2 dengan faktor skala negatif 2. Tak sebut pembesaran. Itu ialah satu kekurangan. Bila kurang satu bentuk transformasi, kita tak tahu dia ni pembesaran ke, putaran ke, translasi ataupun pantulan. Baik. Bagaimana kamu nak tentukan image dan objek bagi satu pembesaran? Macam mana nak tentukan image dan objek? Okey, yang pertama kita tengok, kenal pasti pusat pembesaran. Kemudian yang kedua, kenal pasti faktor skala. Kemudian lukis unjuran. Yang cikgu lukis garis-garis tadi tu, kita namakan dia unjuran dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Kan? Dari pusat pembesaran sambung ke setiap bucu. Kemudian lukis image atau objek yang mempunyai bentuk yang serupa dengan mengikut faktor skala. Jadi faktor skala tadi macam kamu kena hafal sikit lah. Lepas tu bila kamu dah faham kedudukan dia kat mana negatif positif tu, lagi senang. Okay, contoh 9. Berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan image bagi setiap pembesaran berikut. Okay. Antara A dengan B, yang mana objek, yang mana image? Itu yang ditanya. Okay. Antara R dengan S, yang mana objek, yang mana image? Okay, cuba tengok ni. A dengan B ni. Faktor skala ialah K sama dengan 2/3. Okay, kalau K sama dengan 2/3, faktor skala tu jatuh kat sini. Okay, rujuk balik jadual kita. Faktor skala terletak antara 0 dengan 1. Bermakna saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Dan kedudukan image terhadap pusat pembesaran berada di mana? Di sebelah yang sama dengan objek. Jadi ini yang mana satu objek, yang mana satu image. Okay. Saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Jadi A ni ialah objek, B ni ialah image. Sebab K dia 2/3. Okay. Bila K nya ialah negatif 1.5, 1.5 berada di K kurang daripada negatif 1. Kan? Kali ni kamu punya garis nombor. Sebelah kanan ni makin besar. 1, 2, 3 macam tu. Ini negatif 1, negatif 2. Betul? Jadi negatif 1.5 duduk dekat antara ini. Kurang daripada negatif 1. Jadi K-nya, saiz image lebih besar daripada saiz objek. Dan kedudukan image terhadap pusat pembesaran berada di sebelah bertentangan dengan objek. Okay. Jadi saiz image lebih besar dari saiz objek, maka S ialah image, R ialah objek, S ialah image. Dan kedudukan dia bertentangan daripada pusat pembesaran. Tu macam mana kamu nak tentukan kalau ada faktor skala, yang mana satu objek, yang mana satu image. Okay. Sekarang ni kita nak lukis image bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pusat P berdasarkan faktor skala yang diberi. Okay. K sama dengan 2. Cikgu nampak nombor ni positif. Kalau positif maknanya image-nya lebih besar. Besar berapa kali ganda? Besar 2 kali ganda. Memanglah kamu pergi, buat dalam bahasa biasa, kamu tak kata faktor skala. Kamu cakap berapa kali ganda kita besarkan. Okay, berapa kali ganda kita kecilkan. Ini K sama dengan 2, maknanya kita besarkan objek ini 2 kali ganda. Okay, macam mana cara kamu nak besarkan? Baik, sekarang ni ambil garis kita. Okay, baik. Letakkan dekat pusat pembesaran dan sentuhkan satu bucu. Okay, nak senang, cikgu namakan bucu ni. Bucu A, kita buat macam tadi. Ini B dan ini C. Okay, bila kita nak lukis image ni, okay, ambil pembaris, okay, sambungkan pusat pembesaran dengan satu bucu dulu, A. Okay, lepas tu ambil pula satu lagi garis, sambung P ni, pusat pembesaran dengan C pula. Okay, cikgu lukis dengan C, lukiskan ke bawah ni. Kamu pakai pensel, bila lukis ni pakai pensel. Okay, cikgu sambung P ni dengan C pula. Okay, satu lagi, cikgu ambil garis, sambungkan P ni dengan B pula.
Okey. Baik. Sekarang macam mana caranya kita nak kira dia besar 2 kali ganda daripada P? Okey. Kalau daripada A ni, kamu kira kawan hijau ya. Warna purple. Okey. Daripada P ke A ni 2 kotak. Bermakna kalau dibesarkan 2 kali ganda, dari P ke A prime ialah 4 kotak. Darab 2 darab 2 jarak dia. Ini 1 kotak, 2 kotak. Okey. P ke A prime mesti 4 kotak. Jadi 1, 2, tambah 3, 4. A prime akan jatuh kat sini. Macam tu. A prime akan jatuh daripada pusat 4 kotak. Okey, daripada C ni. P ke C 2 kotak. 1, 2. Bermakna nanti daripada P ke C prime dia akan jadi 4 kotak. 1, 2, 3, 4. C prime akan jatuh kat sini. Okey. Baik, B pula. B pula ni Okey, B ni kamu boleh guna kaedah L. Kamu kira kotak ni berapa? 2, 1, 2. Sini naik ke B. 1, 2, 3, 4. Okey, ni 4 kotak. Dia macam ni. 2, 4. Daripada pusat ni, okey, nak ke B, bentuk L dia macam ni. Sekarang ni bila kita besarkan 2 kali, kita darab 2. Maknanya daripada P ni, kita kena jadikan dia 4. Ini darab dengan 2. Sini pun jadi darab dengan 2. Jadi 8. Jadi dia akan naik 8. Macam tu. Dia akan pergi ke B prime. So, mari kita kira sama-sama. Daripada P ni akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Okey, naik 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan jatuh kat garis ni tadi kan? Macam tu. Jadi, bila kamu lukis, ambil pembaris, lukis. Nak lukis image tu. Okay, ambil ni, sambungkan A dengan macam tu. Lepas tu, ini ialah B prime kan? Okay, sambung dengan C prime. Okay, lagi. Yang tengah-tengah ni macam mana? Oh, yang tengah-tengah ni 1, 1, 2, 2. Okay, kalau yang tengah-tengah tu 1, 2, dia akan jadi 2, 4. 2, 4. Okay, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni. Kat sini. Jadi, bila kamu sambung, gambar tu akan jadi macam ni. Ini ialah image. Pakai pembaris kelas. Ini ialah image kita. Macam tu lah. Dia akan dapat macam ni. Cara dia. Dia langkah yang pertama apa cikgu buat tadi? Ingat balik. Langkah yang pertama cikgu sambungkan pusat pembesaran dengan objek. Titik-titik pada objek. Okey, sambungkan pusat pembesaran dengan titik-titik pada objek. Okey. Langkah yang kedua, cikgu gunakan jarak daripada pusat pembesaran ke image sama ada melalui guna kaedah L ni ataupun cikgu kira berapa panjang sisi. Okey. Ini yang kedua tadi. Okey, daripada pusat pembesaran kita kira panjang sisi sepadan. Kena buat kadaran. Berapa kali dibesarkan macam tu. Dan yang ketiga, sambungkan titik-titik image untuk membentuk satu image yang penuh. Kita cuba satu lagi contoh. Okey, lukis image. Apa langkah pertama tadi? Ini K sama dengan negatif 3/4. Kita dapat gambaran awal. Bila K sama dengan negatif 3/4, K tu terletak di sini. Antara kosong dengan negatif 1. Jadi, saiznya saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Sudahlah lebih kecil, duduk pula bertentangan daripada pusat pembesaran terhadap objek tu. Maksudnya dia duduk sini P, duduk kalau objek sebelah kiri, image yang sebelah kanan. Sebab apa? Sebab tanda negatif ni. Sudah tu terbalik pula, tertunding pula. Okey, langkah pertama ambil pembaris. Okey, lukiskan bucu ni lalukan kepada pusat pembesaran. Pilih bucu mana-mana pun tak apa. Okey, satu dengan bucu ni. Ini ialah satu cara lah kelas. Kalau kamu ada cara lain tu, asalkan dapat jawapan, boleh guna juga. Okay, ni satu bucu, cikgu dah sambungkan dengan pusat pembesaran. Bucu yang ni. Cikgu sambung bucu ni. Okay, yang ni. Okay. Ambil satu lagi garis. Kamu dah lukis dengan pembaris kan? Okay.
Sambung bucu yang ni dengan pusat pembesaran. Cikgu sambung ni bucu yang tu dengan pusat pembesaran. Pusat pembesaran kita P. Pastikan kena. Ni tak kena ni. Cikgu ada. Boleh? Okey, yang ni bucu ni. Bucu yang ni cikgu sambung bucu ni. Bucu, kita namakanlah dia. A, B, C, D. Namakan lebih senang. Okey, bucu A sambung dengan P, bucu B sambung dengan P. Okey, sekarang ni ambil satu lagi pun boleh. Kalau tak nak pun tak apa, kita dah jumpa, kita letak je supaya kita tahu dekat mana jatuhnya image kita tu nanti. Kan? Macam mana? Ada pelajar tanya, macam mana cikgu kita nak lukis atas ke bawah ke? Kan sebab kotak banyak. Okey. Baik. Sekarang ni cuba kira dia akan dibesarkan 3/4 kan? K sama dengan negatif 3/4. Ingat yang atas ni ialah apa? Image. Jarak image bahagi dengan jarak objek. Sama ada kamu nak guna sisi boleh ataupun kamu nak gunakan jarak dari P. Sisi dari P boleh ataupun sisi saja pun boleh yang sepadan ataupun gunakan jarak dari P. Boleh. Tapi yang penting atas ni ialah image, bawah ni ialah jarak objek. Baik, cuba perhatikan daripada P ni, daripada pusat pembesaran nak ke objek kita ni. Cikgu kirakan jarak sisi yang ni dulu, sisi AB. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Itu 4 ke belakang. Maknanya ke kanan ini nak ke objek, ini 4 kotak daripada pusat pembesaran. Image ni 3 kotak saja. So cikgu akan kira 1, 2, 3. Jadi dia punya image tu patutnya kat sini je. Garis AB, bila pantulkan ke kanan ni, sepatutnya ke atas sikit lah kan. Atas sikit. Macam tu. Okey. Jadi A prime akan jatuh kat sini. A prime akan jatuh sini. Kalau dia terbalik kan, bertentangan, B prime akan jatuh kat sini. B prime. Macam tu. Boleh? Baik. Kalau tadi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 4 lagi kan? Maknanya ke belakang ni lagi 3. 1, 2, 3. Sini 4 kotak. Sini pun 4 kotak. Mana ke belakang ni 3. Ke belakang lagi ni 3. Okey. Jadi yang ni ialah untuk panjang yang belakang tu. Jangan terlebih-lebih garis merah. Dia sepatutnya kat sini sampai sini. Lepas tu kita boleh lukis image tu macam tu. Jatuh dalam garis merah kita tadi. Ini ialah image kita. Kalau yang ni D duduk mana? D duduk di sini ke? D duduk atas ke? D duduk bawah? D akan duduk bertentangan dekat sini. D prime. C akan duduk di C prime. Macam tu. Okay, jadi kita dapat gambar macam ni. Nampak Jadi K faktor skalanya faktor skalanya negatif 3/4. Mesti saiz image lebih kecil daripada saiz objek dan image berada di sebelah yang bertentangan dengan objek daripada pusat pembesaran. Okay, satu lagi contoh. Lukis objek pula. Tadi dia suruh lukis image, sekarang lukis objek. Maknanya ini ialah apa? Ini ialah image. Di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala yang berikut. K sama dengan 1/2. Okey. Kalau K sama dengan 1/2 jatuh di julat antara 0 dengan 1. Ini kalau garis nombor 0, 1, 2, setengah akan jatuh kat sini. Antara 0 dengan 1. Jadi macam mana saiz image dia? Saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Maknanya kita kena lukis objek ni lebih besar daripada gambar yang diberi ni. Okey, di mana duduknya image tu? Image berada di sebelah yang sama dengan objek. Maknanya kalau P dekat sini, okey, objek, image, objek kat sini. Dia akan berada di sebelah yang sebelah sama dengan pusat pembesaran. Berada di sebelah yang sama dengan objek. Dan image-nya lebih kecil daripada objek. Jadi sekarang ni ini image, objek kita mesti lebih besar. Baik, macam mana cara dia? Ambil pembaris, sambungkan pusat pembesaran dengan satu bucu sepadan. Okey. Cikgu sambungkan. Kita namakanlah. Kita namakan bucu ni supaya kamu nampak. Okey, bucu A,
B, C, D, E. Namakan. Baik, sekarang ni sambung A dengan pusat pembesaran. Okey, satu. Lepas tu, bang panjang sikit pun tak apa. Ambil lagi garis. Sambungkan P dengan B. Okey. Sambungkan pusat pembesaran dengan B. Okey. Lepas tu, cukup tak ni nak lukis ni? Cuba satu lagi garis. Sambungkan P dengan C pula. Dengan D pula. Dengan D. Okey. Dengan D. Kita letakkan tapak dulu. Supaya kita tak tahu kan mana nak lukis dekat mana jatuhnya tu. Sebab bila kita letakkan lampu suluh dekat P, gambar tu akan lukis di kawasan sini lah. Kawasan yang lebih besar di sini, kawasan sini. Kita takkan lukis dekat sini, dekat sini tak boleh. Kita mesti ikut kepada pusat pembesaran kita ni. Pusat pembesaran kita dekat P ni. Sekarang kita kena lukis berapa kali ganda besarkan. Berapa kali ganda objek ini dikecilkan. Okay, dalam pembesaran, kita tak ada guna istilah pengecilan. Kita ada pembesaran saja. Pembesaran. Walaupun K tu sama dengan setengah, ialah kamu mengecilkan image, tapi kita tak sebut pengecilan. Dia tetap pembesaran, tapi kita nyatakan melalui faktor skala. Faktor skala setengah maknanya image tu kecil daripada objek. Baik. Cuba kita kira yang ni berapa ni? Daripada P 2 Okay, 1, 2. Kalau kita besarkan 2 kali ganda, okay, maksudnya kita akan kira kotak ni 4 kali sekali ya. Okay. P ke garis AB ni ialah 2 kotak. Maknanya bila kita nak lukis objek, dia mesti 2 kali ganda. Okay. 2 kali ganda. 2 kotak ni akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Maknanya A akan pergi sini, A prime. Kan? 4 kotak. B akan pergi sini, B prime. Macam tu. Sebab sini 1, 2, 3, 4. Kalau 4 jatuh kat mana? Bucu sini sampai sini. Sambung. A prime, B prime. Baik, yang ini cuba kamu kira ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Kalau dia 4, kalau image-nya dikecilkan separuh jadi 4, maknanya yang asal ialah 8. Okay. Tadi bucu B dekat sini kan? Kamu kena kira 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi B ni akan pergi ke sini. C prime akan jatuh kat sini. C prime. Kalau nak bantu kita betul ke tidak C prime jatuh situ, cuba kamu sambungkan P dengan C. C, bukan C prime P dengan bucu C tadi. Betul tak jatuh C kat situ? Nampak tak? C tu jatuh kat sini. Jatuh atas garis merah kita ni lah. Sampai C prime situ. Okay, D pula. D ni berapa kotak? 1, 2, 3. Mana dia akan jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jatuh betul lah kat sini. Sambung macam tu. Jadi yang dua ni lagi macam mana? Ni cuba tengok ni. 1, 2, 1. Maksudnya kalau kita nak pergi ke E, kalau bentuk L tu, daripada A ke E, berapa kotak? 2 kotak. 1, dia akan jadi 4 kotak. 4 kotak 2. Okay. Jadi daripada A ni tadi, daripada mana ni? Sini Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia betul-betul tengah kan? 1, 2. Dia jatuh kat mana? A ni sambung dekat sini. Kan? Tanggal 8. 1, betul tak cikgu sambung ni? Cikgu sambung ni silap ni, jauh sangat ni. A dekat sini kan? Okay, lepas kita buat sini. Kotak ni. 4, 2. 4, 2 naik sini. Di sini ialah E prime. Okay. E tadi kita tak sambung kan? Control C. Okay, cuba bersambung dengan E pula. E dengan pusat. E dengan pusat. Sambungkan semua pusat dengan semua bucu. E akan jatuh kat situ. Betul lah tu.
Itu A ni, E prime ialah dekat sini. Kita sambung. Macam tu. Guna pembaris. Jadi kamu akan dapat objek dia macam ni. Ini tadi image, ini adalah objek. Okay. Itu ialah cara macam mana kita nak lukis objek. Objek ni dikecilkan 2 kali. Jadi apa langkah yang kita buat ialah yang pertama, kita lukiskan unjuran. Sambungkan garis-garis kepada bucu. Okay. Sambungkan garis-garis bucu kepada pusat pembesaran. Ini tadi tak kena ni. Contoh C ni. Contoh. Okay. Sambungkan garis-garis ataupun kita panggil unjuran di antara pusat pembesaran dengan semua bucu image. Ini cikgu dah terbalik ni. Okay. Yang sebenarnya ini ialah apa? Ini ialah image. C prime, A prime. Yang ini sebenarnya ialah objek. Ini A saja, ini E, ini C dan ini B. Macam tu. Okay. Sambungkan unjuran, sambungkan bucu-bucu dengan pusat pembesaran, lepas tu kirakan sisi sepadan ataupun jarak daripada pusat pembesaran. Kemudian kamu boleh lukis objek atau image. Itu cuma terbalik je lah, terbalik daripada apa yang kita buat tadi. Tadi kita lukis image, sekarang kita lukis objek. Okay. Dan yang terakhir, baik, lukis objek. Lukis objek bagi setiap image yang berikut bawah pembesaran berdasarkan faktor skala K sama dengan -3. Okay, gambaran awal kita bila K sama dengan -3, maknanya K kurang daripada -1. Kalau K kurang dari -1, image, okay, saiz image lebih besar daripada saiz objek. Dan image tu berada di mana? Berada di sebelah yang bertentangan dengan objek terhadap pusat pembesaran. Jadi ini ialah image. Kamu kena lukis objek kan? Objek tu akan duduk di arah bertentangan daripada image objek. Macam tu. Baik, apa langkah pertama? Langkah pertama, lukis unjuran-unjuran bagi setiap bucu. Okey, lukis bagi setiap bucu. Okey. Ini tadi apa? Ini ialah bucu, cikgu namakan ada bucu A prime, B prime, C prime, D prime. Sebab ini image kan, cikgu letak prime tu. Okay. Sambungkan semua bucu-bucu dengan garis unjuran. Okay, ada 4 bucu, cikgu pun buatlah 4 garis. Okay. Sambung. Kamu pun buatlah. Guna pensel. Guna pen sebab kalau salah nanti senang nak padam. Okay. Bila melibatkan lakaran, lukisan dalam matematik, guna pensel. Okay. Lepas tu ambil lagi. Lukis lagi. Sambungkan apa yang cikgu buat ni? Sambungkan bucu dengan pusat pembesaran. Okay, sekarang cikgu sambung B prime dengan pusat pembesaran. Okay, B prime dengan pusat pembesaran. Pastikan dia bertindih betul dekat P tu. Satu lagi, sambungkan C prime dengan pusat pembesaran. Okay. Baik. Sekarang kamu kena dah dapat pusat pembesaran tu, dia dah tunjukkan kat situ. Ini sambungkan betul-betul. Sekarang ni nak lukis di mana? Nak lukis tu di mana? Okay. Nak lukis image objek tu di mana? Kamu kena kira lah. Faktor skala dia berapa? -3. Maknanya dia kecilkan ataupun dia besarkan image ni 3 kali. Okay. Tapi dekat mana, macam mana kita nak kira tu? Okay. Katakanlah kita ambil daripada pusat pembesaran ni. Daripada pusat pembesaran ni, ini pusat pembesaran ke sisi sini. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. 6 bila bahagi dengan 3, maknanya dia 2 kali. Dia akan jadi, berbahagi dengan 3 akan jadi 2 kali jarak dia tu. Okay, ini 6. Okay, 6 kotak, ke belakang ni 2. 1, 2. Dekat sini. 1, 2, okey. Jarak tu dekat sini. Dekat sini, dia akan jatuh kat sini. Okey, lepas tu cuba kira kotak ni berapa. Okay, kira kotak ni berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bila bahagi 3 akan tinggal 3. Maknanya kita akan gunakan 3 kotak. 1, 2, 3. Bucu sini lah. Macam tu. Jangan keluar daripada garis unjuran tu. Okay, ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 bila bahagi 3, 2 kotak. Ini dia akan pergi ke sini. 2 kotak. Guna pembaris pelukis. Dia akan bucu. Sebenarnya unjuran ni, garis unjuran ni akan jatuh pun sama dekat bucu tu juga nanti. Okay, jadi gambar ni, gambar 4 segi senang aja. Kita pun sambung. Sambung sini. Dan sambung sini. Dia akan jatuh situ lah. Inilah kita punya objek. Jadi D tadi pergi mana? D akan pergi dekat D prime. D prime duduk mana? D prime kat sini. D prime. Okay. C prime kat sini. A prime duduk mana? Sini. A prime. B prime kat belakang. Oh sorry, ini objek objek C tak ada prime ni. D, sini A, sini B. Macam tu.